Assalamualaikum. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu lebih bersemangat setelah seminggu cuti. So hari ini kita sambung pelajaran kita, iaitu berkaitan dengan sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang. Ni adalah satu gambar aja. Ni adalah contoh, kalau tak salah kata cikgu, kaki untuk pelukis dia letak papan ataupun kertas lukisan. Ni kaki untuk ni lah, letak papan untuk dia orang melukis. So jadi kalau kamu tengok kat sini, dia ada garisan merah dengan garisan biru. Garisan biru ini dia ada anak panah di atasnya. Bila ada dua anak panah ini, dia bermaksud garisan ini ialah garisan yang selari, garis selari. Kan hari ini kita belajar garis selari dan garis rentas lintang. Jadi garis selari ni, kalau kamu tengok warna biru ni, bila kita sambung ke garisan ni sampai bila-bila pun takkan bertemu. Itu garis selari. Garis selari selalunya dia akan ditandakan dengan anak panah. So, dua garisan selari ni ditandakan dengan anak panah. Kalau tak tanda tu maksudnya dia bukan garis selari. Nampak macam selari tapi tak selari. Biasanya garis selari dia akan ditandakan dengan dua anak panah. Contohnya kalau dua garisan selari, dia akan tanda satu anak panah, dua anak panah. So garis rentas lintang pula ialah garis yang bersilang. Yang bersilang, nampak ni bersilang dengan dua atau lebih garis. Kebetulan kat sini ada dua garis, dia akan bersilang dengan dua atau lebih garis. Ni dua garis. Mungkin ada lebih. Ni warna merah, garis rentas lintang. Cikgu ada beberapa contoh. Ialah apa ni? Landasan kereta api. Landasan kereta api. So jadi yang mana garis selari? Garis selari boleh jadi dua ni. Yang ni pun boleh. Yang putih ni pun dua ni selari. Yang papan ni pun boleh selari. So jadi cikgu buat yang putih ni lah sebagai garisan selari. Kamu kena ambil pembaris garis. Kalau macam ni, garis ni dia bukan garis selari. Ni garis tak tersenonoh. Garis selari. Ni garis. Ada satu lagi garis selari. Garis lari kita mesti tandakan dengan anak panah, wajib. So kalau macam tu garis rentas lintang. Jadi dua garisan selari dah ada. So garis rentas, jangan lupa anak panah. Jadi garis rentas lintang ialah garis yang bersilang dengan dua atau lebih garis. Jadi banyak ni garis rentas lintang ni. Ni pun boleh. Macam tu pun boleh. Tapi biasanya tak adalah banyak buat ni. Ni boleh banyak ni. So jadi seterusnya, kita tengok contoh B. Yang mana garis selari? Boleh banyak. Ni dua ni boleh garis selari. Ni pun boleh, ikut suka. So jadi cikgu nak buat garis selari kali ni tegak pula. Cikgu dah buat garisan selari dua ni warna merah. So kalau cikgu nak buat garisan rentas lintang, sini pun boleh. Boleh. Cikgu buat garis rentas lintang kat sini. So jadi kita pergi contoh yang seterusnya. Ni almari. Cikgu nak buat garisan selari. Kat mana?
Okey, cikgu dah siap garis lari. Apa yang kurangnya? Anak panah. Kena buat anak panah. Okey, yang tadi pasal nak ada salah. Kita lupa buat anak panah. Anak panah menunjukkan garis selari. Okey, so jadi nak buat garis rentas lintang pula. Okey, cikgu dah buat kat sini garis rentas lintang. Okey, jadi siap dah kita punya garis selari dan garis rentas lintang. Okey, selalunya garis rentas lintang ni biasanya jaranglah 90 ni. 90 darjah bersudut tegak. Tapi bila dia ada satu objek, dia mestilah 90. Kalau almari ni tak 90 dekat sini, dia akan condong lah almari ni. Okey. Okey, ni cikgu ambil daripada latihan 8.3A. Okey, so jadi kat sini soalan A dia kata salin raja berikut. Okey, ni kalau kamu buat latihan lah. Latihan 8.3 cikgu jadikan contoh. Okey, dan labelkan garis yang merupakan garis rentas lintang sebagai AB. Okey, ni garis lari, ada 3 garis. Jadi garis rentas lintang dia ialah ni lah, yang bersilang dengan 2 atau lebih garis lurus. Okey, so jadi dia kata kemudian lukis satu lagi garis rentas lintang. Kena lukis satu lagi. Jadi kita lukislah. Jadi macam mana nak lukis? Lukis saja. Buat garisan. Buatlah label dengan huruf lain. C dengan D ke. Okey. So jadi seterusnya yang B garis rentas lintang. Sini mestilah AB. Okey, kalau nak buat satu lagi garisan, buat je garisan. Dapatlah. Ni mungkin kamu nak buat, kamu katakan huruf JK ke, boleh juga. Okey. So seterusnya mana garis rentas lintang? Ni garisan selari 3 kan. So ni garis rentas lintang ke? Dia bersilang pada sini saja. So dia kurang tepat. Jadi yang tepatnya ialah garisan ni. Jadi kena labelkan A dengan B. Lepas tu buat garisan yang lain. Garisan cikgu ni sebab tak guna pembaris. Salah. Dia garis lurus. Okey, so okey, dah lurus je. Dah, cikgu labelkan C dengan D. Okey, soalan seterusnya dia kata bagi raja di bawah tentukan sama ada garis lurus yang dilabelkan PQ ialah garis rentas lintang atau bukan. Okey. Ni tak ada garis selari kan? Garis selari. Jadi apa maksud? Ingat balik. Garis rentas lintang. Garis rentas lintang ialah garis lurus yang bersilang. Okey, garis lurus PQ ni, garis lurus yang bersilang dengan 2. Okey, ada 2 atau lebih garis lurus. Jadi jawapan dia yalah. Garis rentas lintang. Okey, so kita tengok PQ pula. PQ ni garis rentas lintang ke? Garis rentas lintang dia bersilang dengan 2 atau lebih garis. Jadi dia bersilang kat sini, silang kat sini. Jawabnya yalah. Okey, so kita buat C pula. PQ garis lurus. Okey, dia bersilang mesti 2 atau lebih garis lurus. Dia bersilang ni satu garis saja. Jadi jawabnya, kamu kena faham istilah. Garis lurus, garis rentas lintang ialah 2 garis yang bersilang. Okey, cikgu ulang balik. Garis rentas lintang ni, yang PQ ni ialah garis lurus yang bersilang dengan 2 atau lebih garis lurus. Dia tak kisahlah garis lurus lari ke apakah. Yang macam ni PQ. Garis lurus yang bersilang pada 2 atau lebih garis lurus. Okey, dia bersilang pada garis ni, garis ni. Jadi yalah. Okey, kena faham istilah dia tu. Okey, kita sambung. Okey, kita ada sudut-sudut lain yang patut kamu ingat. Okey,
Sorry, yang tadi garis. Ini sudut pula. Sudut yang patut kamu ingat. Okey. So kat sini dia ada 2 garis lari. Kamu dah belajar garis lari. So garis rentas lintang ialah yang panjang ni. Jadi kalau ada graf macam situasi macam ni ada sudut A, ni sudut B. Jadi A sama dengan B. Kalau kamu pasang bentuk ni ialah bentuk F terbalik. Macam tu. So, kalau buat macam ni, sudut ni sama dengan sudut ni. Ya juga. Okey. So, sudut berselang-seli adalah sama. Sudut ni pula dia bentuk Z. Kalau kamu pasang, ni Z betul dan kadang-kadang dia boleh jadi Z terbalik. Okey, bila untuk Z ni Z betul. Sudut ni dengan sudut C dengan B ni dia adalah sama. Jadi sudut ni dengan sudut ni dia adalah sama. Kalau Z terbalik pula, sudut ni sama dengan sudut ni. Okey, yang tadi F. Ni F terbalik. Ni F betul. Jadi sudut ni sama dengan sudut ni. Kalau yang ketiga ni pula ialah U sengit. Kalau kamu pasang dia macam bentuk U. Macam tu. Dia kadang-kadang boleh dibentuk macam ni. So, bila bentuk macam U ni, sudut ni campur sudut ni, kata ni A dengan B, dapat 180. Jadi, yang ni sudut dia C dengan D. Jadi, 180. Okey, ini C dengan K campur dua ni, mesti jadi 180. Kamu kena ingat bentuk F terbalik, Z terbalik. U saja jadi campur dua kat dalam ni, 180. Okey, sekarang kita nak tengok contoh yang seterusnya. Dia kata dalam setiap raja yang berikut tentukan sama ada garis lurus PQ dan RS adalah seri. Okey, dia suruh tentukan PQ, RS adalah selari. Ya, PQ dengan RS ni adalah selari kerana sudut dia adalah sama. Ni sudut apa nama tadi? Sudut apa? Sudut sepadan. Kalau kamu pasang balik, kita tengok balik. Kalau kita tengok sudut-sudut yang ni, dia ada 2 garisan selari dan ada 1 garis rentas lintang. 2 garis lari, 1 garis rentas lintang. 2 garis lari, 1 garis rentas lintang. So, jadi bila dia kata PQRS ialah selari, ni adalah garis rentas lintang, sudut dia mestilah sama. Jadi jawabnya adalah ya, selari. Okay. So sekarang dia kata PQRS. Okay. PQRS adalah selari. TU ialah rentas lintang. Kalau sudut 42 darjah, sini pun akan jadi 42. Wah, ni 42 darjah. Di sini akan jadi 42 darjah. Bila 42 darjah dengan yang ni campur dengan 128 ni, dia akan mesti menjadi 180. Sebab kita dah belajar sebelum ni, sudut bagi satu garis lurus. Okey, ni garis lurus kan. Ni kalau sini 42 campur dengan 128 ni, dapat 180. Kalau campur dapat 170. Jadi jawapannya bukan. 128 campur 42. 0, 8 campur 2, 10. Jadi 1 campur 2, 3. 3 campur 4, 7. Jadi 170. Dia tak boleh, dia kena 180. Jadi dia bukan. Kalau sini 138. Tak apalah. Okey, kita pergi sambung seterusnya. Okey, dalam raja di sebelah. Ni buku teks, muka surat 191. Dalam raja di sebelah, PQ dan RS dan TU ialah garis lari. PQ, RS, TU ialah garis lari. Cari nilai E, B dan C. Okey. Kalau A bentuk Z ni kan. Okey, cikgu tukar pen lah. Kalau kamu buat latihan, kamu guna highlight untuk nampak lebih tepat. Okey. Lagi nampak jelas. Okey, ambil highlight. Okey, cikgu try. Cikgu ambil highlight. Highlight ni. Okey. Highlight warna ni kelabu pula. Okey.
Highlight ni warna hijau. Okey. Cikgu highlight lagi. Cikgu highlight lagi. Kalau korang perasan ni bentuk Z betul. Jadi nilai A kamu akan menjadi okey, nilai A akan jadi 60 sebab sama dengan Z ni. Okey, jadi A sama dengan 60. Okey, kita tengok yang lain. Kalau korang perasan A ni dengan C pula bentuk Z juga kan. Okey, bentuk Z. Jadi C pun 60. Okey, bila C ni 60, B ni kan bentuk macam U kan. C ni C 60, ni B. Jadi kalau bentuk U cikgu kata apa? 60 campur B sama dengan 180. B sama dengan 180 tolak 60. B sama dengan 120. Jangan lupa tulis simbol darjah. Okey, siap lah kerja kita. A dah ada, C dah ada, B pun dah. A, B, C. Siap, lengkap. Yang pastinya kamu kena ingat sifat-sifat ni. Bentuk F, bentuk Z, bentuk U. Z tu Z terbalik ke? U betul ke? U terbalik ke? Okey, sekarang kita tengok lagi satu contoh. Okey, kita pergi terusnya kepada sudut dongak dan sudut tunduk. Okey, contohnya apabila kamu berdiri, kamu tengok burung. Bila tengok burung, mata kamu akan melihat burung. Dia akan sebenarnya akan terbentuk satu garis lurus. Okey, bila garis lurus, okey, antara ni, lepas tu burung garisan ni kita buat turun ke bawah dan kita akan ada garisan mengufuk. Okey, jadi sini adalah sudut dongak. Okey, cikgu ulang. Apabila seorang melihat burung pada aras yang lebih tinggi, okey, dia tengok burung pada aras yang lebih tinggi, sudut dongak terbentuk apabila sudut dongak terbentuk antara arah penglihatan, ni dia panggil arah penglihatan dengan garis mengufuk. So bila sinilah sudut dia. Okey, so kalau sudut tunduk pula, apabila seseorang melihat objek pada aras rendah, jadi sudut akan terbentuk antara arah penglihatan yang garis tak dot ni ialah arah penglihatan, sebab dia mata dia tengok burung ke kucing. Kucing. Okey, so jadi kat sinilah sudut tunduk. Tunduk maksudnya kita tengok benda-benda. Sudut dongak. Jadi kita tengok benda tinggi. Okey, kita sambung. Raja di sebelah menunjukkan kedudukan Devi dan Umi di dalam sebuah bangunan pada tanah mengufuk. Okey, Devi, Umi. Umi duduk tingkat atas. Okey, lukis dan labelkan. Okey, so jadi cikgu copy paste balik. Ni soalan A untuk soalan B. Kalau soalan sebenar yang ni je lah, yang petak putih ni je lah. So jadi cikgu paste sebabnya nak bagi senang bila nak buat jawapan nanti. Okey, kalau kita tengok A, soalan A, sudut A yang mewakili sudut dongak Umi dan Dewi. Okey, kita tengok balik. Dia kata sudut dongak. Dongak maksudnya tengok atas. Umi dan Devi. Okey, so siapa yang mendongak sebenarnya? Mestilah Devi. Devi tengok objek yang lebih tinggi. Dongak ni tengok objek yang lebih tinggi. Jadi Umi dongak. Okey, buat satu kan ada arah penglihatan. Devi tengok kat Umi. Okey, ini namanya arah penglihatan. Okey, so tak sampai pula. Okey, so jadi bila kat situ, okey, sudut akan ada sudut dongak sebab tengok benda yang tinggi. Sudut dongak terbentuk antara arah penglihatan dengan garis mengufuk. Okey, so kita buatlah garis mengufuk.
Okey. Kita buatlah garis Okey, garis mengufuk. Lepas tu yang ni pun mesti turun ke bawah. Okey, sinilah sudut dongak. Okey, sampai situ antara garisan tak putus dengan putus, itu namanya sudut dongak. Jadi kita tuliskan A sebab soalan dia kata sudut A yang mewakili. Okey, sekarang dah siap A, soalan B pula. Sudut B yang mewakili sudut tunduk Dewi dan Umi. Jadi siapa yang tunduk sebenarnya? Takkan Dewi tengok Umi dia tunduk. Jadi Umi lah tengok Dewi tunduk. Okey, so jadi arah penglihatan dia Umi tengok Dewi. Okey, dah siap arah penglihatan. Lepas tu kita buat garisan putus-putus, iaitu garis mengufuk. Okey, so dia tak jadi garis putus-putus. Okey, jadi garis putus-putus. Ni garis putus-putus hujung ni kita kena sambungkan dengan Dewi. Sudut dia kat sini lah. Sudut tunduk. Apabila kita melihat objek yang lebih rendah. Sudut terbentuk antara arah penglihatan dengan garis mengufuk. Ni garis mengufuk. Okey, so jadi kita sambung. Tengok contoh. Okey, dalam raja di sebelah POT QOU POT QOU VOR garis lurus cari nilai X. Okey, nak cari nilai X. Okey, cari nilai X. Ni selari. Ni garis lurus. Maksudnya sini mesti akan jadi 70. Kenapa 70? Garis lurus 180 kan? So sini 70. Okey, cikgu besarkan. Okey, ni garis lurus jadi 110, sini 70. 70 maksudnya 180 tolak 110 dapat 70. Okey, 70. Kamu kena pandai tengok. Okey, so 75 dengan 62. 75 dengan 62 dengan sudut ni ialah segitiga kan. Jadi bila segitiga 180 tolak 62 tolak 75. Kalau campur ni 137. Jadi nak dapat sudut B ni 180 tolak 62 tolak 75. Jadi 135. Okey, so jadi tolak dapatlah sini 45. Kalau kamu perasan 45 ni bentuk F kan? Sini. Ni 45, so sini 45. Jadi sinilah 45. Okey, ada lagi tak nak cari? Kalau korang perasan 70 darjah ni dengan SOU ni 72. Okey. 70. Jadi kalau 70 ni 70. Okey, kita boleh cari X ni. Macam mana nak buat? Okey, 62 darjah ni kalau kau perasan ni garis lari dua ni, garis rentas lintang ni. So jadi maksudnya sini 62. Jadi okey, ni bentuk Z kan. Jadi bentuk Z sama je 110 tolak 62 dapatlah X. Jadi X diperoleh dengan 110 tolak 62
Dapatlah X. X dapatnya bila tekan kalkulator, X sama dengan 48. Okey, cikgu ulang semula ya. Okey, cikgu ulang mula. Okey, so jadi ni ialah bentuk Z. Okey, ni bentuk Z. Jadi maksudnya dua-dua sudut ni 110. Okey. Okey, 62 darjah ni ni 62 darjah ni. Ini pun 62 darjah. Dia adalah F terbalik. Okey, so jadi sini 62. Wah, tu yang jadi 110. Ni kan yang tadi ni. X dengan 62 110 tolak 62 dapatlah 48 darjah. Okey, selesai untuk A. Kita jawab B pula. Okey, cikgu padam dulu yang cikgu highlight tadi, takut mengganggu. Okey, kalau kita nak highlight pun nak bagi kita senang tengok pun boleh. Andai kata PV adalah satu garis mengumpul. PV. Okey, satu garis mengumpul. Dan PVO ialah garis tunduk. PVO garis tunduk. Tunduk kata nak berwarna lain. Warna purple. Okey, ni tunduk. Okey, tunduk dengan mengufuk kan. So jadi 62 darjah lah sudut tunduk. Okey, cari sudut dongak P dari O. Sudut dongak P dari O. Sudut dongak P dari O. Jadi tengok ke O, tengok atas. Ni garis arah penglihatan, ni garis mengufuk. Jadi kat sinilah ialah sudut tunduk. Okey, jadi nak cari sudut ni. Sudut ni macam nak buat. Okey, yang tadi kita tahu ni bentuk huruf F dengan ni. So sini ialah 62 juga. Sudut tunduk yang ni. Jadi satu garis lurus kan. Jadi 180 tolak 75 tolak 62. Dapatlah tengah-tengah ni. Jadi jawapan dia adalah 43 darjah. Okey, selesai semua.